Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik murid-murid, kita jumpa lagi dalam satu lagi sesi pembelajaran secara rakaman video. Dengan kali ini kita akan ikut satu pembelajaran dalam bab 6 tingkatan 5 KSSM dengan tajuk Elektrokimia. Saya Cikgu Syahrul akan menyampaikan sesi pembelajaran ini dengan PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Nur Azila Khalid. Bagi tidak membuang masa, jom murid-murid kita pergi kepada slide yang pertama. Baik, elektrokimia. Apakah yang dimaksudkan dengan elektrokimia? Okey, elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dengan kimia, ya. Seperti yang berlaku dalam dua jenis sel elektrokimia yang kita akan belajar, iaitu yang pertama sel elektrolitik dan yang kedua sel kimia. Ingat, ada dua jenis sel elektrokimia yang kita akan belajar, iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. Baik, jom kita pergi pada sel elektrolitik dulu. Apa itu sel elektrolitik? Okey, dalam sel elektrolitik, arus elektrik mengalir melalui satu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Okey, menghasilkan tindak balas kimia. Arus elektrik mengalir menghasilkan tindak balas kimia. So, dia kata sini tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Okey, kita tahu bahawa tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Inilah yang dinamakan sebagai sel elektrolitik. Baik, seterusnya satu lagi ialah sel kimia. Sel kimia. Baik, dalam sel kimia, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Terbalik daripada tadi, ya. So, dia tulis sini tenaga kimia ditukar menjadi tenaga elektrik dalam sel tersebut. Okey, tenaga kimia ditukar menjadi tenaga elektrik. Jadi terbalik daripada yang tadi itulah. Terbalik daripada sel elektrolitik tadi. Kalau sel elektrolitik, tenaga elektrik kepada tenaga kimia, manakala sel kimia ini ialah perubahan antara tenaga kimia menjadi tenaga elektrik, ya. Okey, so kita akan mula belajar dalam subtopik 6.1. Okey, kita akan mula belajar berkenaan dengan sel elektrolitik dulu, secara dengan lebih mendalam. Baik, dalam pembelajaran ini diharapkan di akhir pembelajaran murid-murid boleh memahami apa itu elektrolisis, menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis bagi sebatan ion dalam pelbagai keadaan, menjalankan eksperimen bagi mengkaji faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis, dan akhir sekali berkomunikasi mengenai aplikasi elektrolisis dalam industri. Okey, walau bagaimanapun kita lihat 6.1.2 dan 6.1.3 kita cuma buat secara teori sahaja, ya. Baik murid-murid, jom kita fahamkan berkenaan dengan apakah dia elektrolisis. Okey, ini adalah gambar sel elektrolitik. Ini satu sel elektrolitik. Proses yang berlaku dalam sel ini kita namakan dia sebagai proses elektrolisis. Okay, proses elektrolisis ialah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan leburan, okey, ataupun aqueous, leburan ataupun aqueous ataupun larutan, kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, baik. Kalau dalam gambar ni, sebatian yang ada kat sini ialah ni air suling. Okey, sebatian air suling campur dengan asid hidroklorik. Okey, jadi dia nak penguraian kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir macam ni, mengalir melalui dia. Tu saya tunjukkan dalam lukisan ni. Mengalir, okey, dia mengalir melaluinya. Alright.
So bila dia mengalir tu akan berlaku penguraian. Itu ialah elektrolisis. Okey, sel elektrolitik, gambar ni ialah gambar sel elektrolitik, terdiri daripada sumber elektrik seperti bateri. Jom kita tengok satu persatu. Ini ialah sumber elektrik dia. Sumber elektrik seperti bateri. Ni sumber elektrik, gambar bateri tu. Ada charge positif dan terminal positif dan negatif. Anode. Mana anode? Ini ialah anode. Anode yang merupakan elektrod yang disambungkan pada terminal positif sumber elektrik. Ni sumber elektrik terminal positif. So bila disambung pada elektrod tu, kita panggil elektrod sebagai anode. Kathod pula merupakan elektrod yang disambungkan pada terminal negatif sumber elektrik. Inilah kathod ni. Dia disambungkan dengan terminal negatif sumber elektrik. Kalau dalam gambar ni, sumber elektrik dia ialah bateri. Elektrolit yang mengandungi ion bercas positif. Elektrolit ni ialah larutan ni. Sama ada dia ialah larutan ataupun dia ialah leburan. So elektrolit yang mengandungi ion bercas positif, ni kita panggil dia sebagai cation. Cation, K-A-T-I-O-N. Ada sebut cation, ada sebut cation. Ejaannya ialah macam ni, cation. Dan juga ion bercas negatif, iaitu anion. Ni. Ini ialah sel elektrolitik. Secara umumnya gambarnya macam ni lah. Alright. Sumber elektrik. Sumber elektrik dalam sel elektrolisis berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik bagi menjalankan elektrolisis. Jadi kita tengok gambar ni, kita dah tahu dah bahawa ini ialah sumber elektrik daripada bateri. Daripada bateri. Dan kita tahu tadi yang panjang ni merupakan terminal positif, disambungkan dengan anode. Manakala yang pendek ini ialah terminal negatif, disambungkan dengan elektrod kathod. Nampak tak? Elektrolisis tidak akan berlaku jika tiada arus elektrik yang mengalir melalui elektrolit. Betul lah kan? Sebab kita tahu bahawa elektrolisis ni ialah satu tindak balas di mana tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia. Jadi kalau tak ada tenaga elektrik, macam manalah nak jadi tenaga kimia. Alright. Kita sambung lagi. Kita tengok apa itu elektrod. Elektrod. Elektrod ialah konduktor elektrik yang disambungkan pada bateri. Kita nampak ni lah bateri. Konduktor elektrod. Konduktor elektrik yang disambungkan pada bateri. So ni ialah konduktor elektrik dia. Sana ni dia letak pensel, tapi dia nak tengok ni je lah. Apa tu? Karbon kat sini. Dan membolehkan arus elektrik masuk atau keluar elektrolitik semasa proses elektrolisis. Baik, elektrolit ni mestilah satu konduktor elektrik. Kalau penebat tak boleh lah konduktor elektrik. Kerana apa? Kerana dia nak mengalirkan arus elektrik. Dia nak mengalirkan arus elektrik. Sebab itulah dia kena jadi sebagai konduktor. Itu ialah elektrod. Elektrod yang disambungkan pada terminal positif sumber elektrik dikenali sebagai anode. Tadi kita dah belajar dah. Manakala elektrod yang disambung pada terminal negatif sumber elektrik dikenali sebagai kathod. Baik, so di sini kita tahu murid-murid yang mana satu anode, mana satu kathod. Yang positif ini ialah anode. Manakala yang sumber yang negatif ini, terminal negatif ini kita kenali sebagai kathod. Seterusnya, apa itu elektrolit? Bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous dan mengalami perubahan kimia dikenali sebagai elektrolit. Inilah sama ada dia larutan ataupun dia leburan. Tapi larutan tu macam mana? Larutan yang boleh mengalami perubahan kimia. So bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous pula dikenali sebagai bukan elektrolit. So kalau tak boleh mengalirkan arus elektrik, kita tak panggil dia sebagai elektrolit. Dibagikan contoh kat sini. Dibagi kita tahu kat sini bahawa elektrolit merupakan sebatian ion. Ini penting. Cikgu nak tahu elektrolit ini dia
mesti sebagai sebatan ion. Sebab okey, sebatan ion saja yang boleh mengalirkan arus elektrik. So dia dalam keadaan leburan ataupun aqueous yang terdiri daripada ion positif, cation nama dia cation, okey, dan ion negatif, nama dia ialah anion. Okey, contohnya natrium klorida ialah elektrolit yang merupakan sebatan ion yang terdiri daripada ion natrium, ni satu, dan ion ni charge positif, nampak positif, dan ion klorida ion yang bercharge negatif. Alright, so kita tengok contoh-contoh elektrolit dan bukan elektrolit. Kita tengok contoh elektrolit ialah leburan plumbum 2 bromida. Sebab apa? Kalau kita pecahkan, plumbum ini ialah ion yang bercharge positif, manakala bromida ini ialah ion yang bercharge negatif. Okey, yang tu. So sama juga yang ni, natrium bercharge positif, klorida ini bercharge negatif. Natrium charge positif, hidroksida charge negatif. Semua ada charge yang charge positif dan charge negatif dia. Begitu juga dengan yang ni, sulfur dan cuprum dan sulfat. Satu ialah anion, satu ialah cation. Sebelah sini pula ialah contoh-contoh bukan elektrolit. Dia, kita lihat contoh yang diberikan ialah naftalina. Dia ada karbon dan hidrogen. Acetamida, dia banyak unsur. Larutan glukosa, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, dan juga etanol. Contoh alkohol lah. Karbon, hidrogen dan hidroksida. Ini ialah contoh-contoh bukan elektrolit. Bagi kita pelajar sains teras, kita boleh hafal lah ya, apakah contoh-contoh elektrolitik dan contoh-contoh contoh-contoh elektrolit dan contoh-contoh bukan elektrolit. Okey, baik murid-murid, jom kita lihat apakah yang berlaku semasa proses elektrolisis. Semasa proses elektrolisis, ion bercharge positif, cation bergerak ke katon. Dalam gambaran yang kecil ni kita lihat ion-ion bercharge positif, iaitu cation akan bergerak ke katon. Katon ialah terminal bercharge negatif. Ion-ion bercharge negatif pula, anion, yang ini kecil tak perasan, nampak. Anion ni bercharge negatif akan bergerak ke anode, iaitu elektron positif. Diberikan contoh kat sini, semasa elektrolisis leburan plumbum 2 bromida, iaitu PbBr2 ni, ion-ion plumbum 2 yang bercharge positif, saya tulis sini Pb2 positif, dia semua akan bergerak ke katot. Ni ion-ion positif ni dia bergerak ke katot. Semua ion-ion plumbum 2 ni 2 plus ni, 2 positif bergerak ke katot yang bercharge negatif. Dia berbeza kan, positif dengan negatif, dia akan tertarik. Manakala ion bromida yang bercharge negatif, ni dia lukis dah, ion bromida Br negatif ni bercharge negatif bergerak ke anode. Anode ini ialah terminal bercharge positif. Negatif dia pergi ke positif lah. Berlawanan. Itu yang berlaku semasa proses elektrolisis. Elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal. Sebab tu dia kata sama ada leburan ataupun larutan aqueous. Kenapa? Kerana tiada ion yang bebas bergerak mengalirkan elektrik. So yang ni ada ion barulah boleh ada pengaliran arus elektrik. Baik, ini dia. Ini ditunjukkan dengan lebih jelas lah. Kita perhatikan. Ini ialah sel elektrolit. Proses elektrolisis berlaku apabila ada sumber tenaga atau sumber elektrik kat sini, iaitu bateri. Apa yang berlaku dekat katot ialah semua, sebab dia charge negatif, so semua charge positif akan pergi pada dia. Nampak? Merapati dia charge positif plumbum. Kita lihat contoh plumbum 2 bromida kan. Ion plumbum tadi dia akan pergi ke terminal
negatif. Sebab dia positif pergi ke negatif. Okey, manakala ion-ion bercas negatif akan pergi kepada anode. Okey, anode sebab anode ni cas positif, negatif pergi pada positif. Itu yang berlaku pergerakan ion. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung pada sesi yang kedua. Sila sambung tontonan anda. Sekian, terima kasih.